وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul azim. Itu dia tuan-tuan dan puan, lebih kurang satu muka surat itu sekitar daripada surah Al-Hujurat bahagian yang pertama. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, ini sebagai ulangan. Maklumlah kelas kita lama tertangguh, ya. Bukan kelas kita je lah, kelas orang lain juga dah. Kuliah-kuliah tertangguh begitu lama, berapa bulan ya, tahun lah kan, lebih kurang. Jadi tuan-tuan, yang bacaan yang kita baca tadi namanya ialah bacaan Hafs daripada Asim. Bacaan Hafs daripada Asim. Sebelum ini kita telah baca setiap kali kuliah ini saya akan baca satu ayat yang boleh kita sama-sama belajar, bacaan-bacaan yang lain yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan riwayat ini Al-Quran adalah secara mutawatir. Maksudnya memberi satu kefahaman perkara ini adalah yakin, bukan zon, bukan sangka, tetapi dia adalah merupakan yakin. Jadi bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada beberapa
bacaan yang kita sebut sekarang ini dengan qiraat. Termasuklah bacaan kita sekarang namanya juga qiraat. Namun juga qiraat, iaitu hafz daripada Asim. Malam ni ayat nombor 3 ni kita nak baca sama-sama tuan-tuan dengan bacaan yang lain sikit, ya. Yang ini pun kita dah baca sebelum ini sebenarnya. Cuma caranya ialah dengan bacaan Imam Ibnu Katsir. Dia punya perawi atau periwayatnya adalah Bazzi dan Qumbul. Ada 3 tempat perubahan, ya. Yang pertama sekali, innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Yang pertama, aswatahum dibaca dengan aswatahumu, ada waw pada bunyi. Ada waw pada bunyi, iaitu dengan 2 harakat. Cuba tuan-tuan, aswatuhumu 'inda Rasulillah. Cuba. Pada hum ini jadi humu. Satu. Yang kedua, qulubahumu littaqwa. Cuba. Nah, qulubahum itu qulubahumu, dua harakat juga. Kemudian yang ketiga, lahumu maghfiratu wa ajrun 'azim. Cuba. Baik. Ini kaedah dalam bacaan Imam Ibnu Katsir, dan dia tidak ada apa-apa perubahan makna, sama saja. Ya. Yang ini ya. Bila masuk bunyi waw tersebut, maka sabdu itu hilang. Sabdu pada mim itu hilang. Yang terjadi itu kerana kita baca yang ini, mim ini mati. Lahum maghfirah, kan? Ini bacaan kita. Bacaan Ibnu Katsir bila dimasukkan dengan silah mimil jama', ada waw bunyi itu kan, maka otomatik yang sabdu mim itu hilang. Itu bacaan Imam Ibnu Katsir. Tak apalah, kita menambah saja tuan-tuan pengetahuan kita bersama bahawa di sana ada bacaan lain, walaupun kita tidak beramal dengan bacaan ini. Memang kita tak beramal. Tinggal lagi di sana ada bacaan yang juga dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai satu tambahan kepada ilmu Al-Quran yang kita telah belajar. Baik, kita cuba. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah. Cuba. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Boleh tuan. Jadi nama bacaan tadi ialah bacaan Imam Ibnu Katsir. Kaedah bacaan itu namanya ialah silah mim al-jam'i. Biasanya dalam bila belajar qiraat dipanggil silatul mim atau silah mimil jama'. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, surah Al-Hujurat ini adalah satu surah yang banyak membincangkan tentang adab-adab. Adab-adab akhlak, ya, hubungan sesama Islam, ya. Dalam muka surah yang kedua yang di hujung itu pula hubungan di antara sesama manusia. Dibincang ke perkara ini, boleh kata pada kebanyakan ayat di dalam surah Al-Hujurat.
Baik, ayat pertama itu ada sebab nuzul yang khusus, dan ayat ini 2-3 ayat pertama tu ada sebab nuzul yang khas. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memandai-mandai di hadapan Allah dan Rasul. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tuan-tuan, ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar dan Umar. Kisah ini adalah berkenaan dengan Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar ini, sebagaimana kita maklum, mereka berdua ini sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan takat tu aja, lebih kuat lagi, mereka ini adalah pak mertua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tu anaknya Aisyah, kahwin dengan Rasulullah. Umar tu anaknya Hafsah, kahwin dengan Rasulullah juga, pak mertua pula sekali lagi. Jadi kuat sangat hubungannya. Jadi satu ketika datang satu kumpulan, kita kata beberapa orang daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni tuan-tuan, kalau tengok peta Saudi, kedudukan Mekah Madinah tu sebelah barat Saudi tu kan. Bani Tamim ni sebelah di timur. Yang jaraknya kalau dikira sekarang ni mungkin antara 100 km lebih daripada tempatnya Madinah itu. Jauh perjalanan ni. Jadi mereka datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila datang jumpa Nabi, mula-mula jumpa siapa? Abu Bakar dan Umar dululah. Bila jumpa, maka mereka kata nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah Abu Bakar Umar ni pun tanyalah, yang kamu datang ramai-ramai ini, satu kumpulan ini, siapa ketua? Siapa ketua? Maka jawab mereka, tak adalah, kami datang ni kebetulan jumpa Rasulullah, tak ada ketua lah, maka kami datang siapa pakat-pakat gitu je. Maka kata Abu Bakar anhu, Amir Qa'qa' bin Ma'bad. Ini dalam Sahih Bukhari tuan-tuan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, lantiklah satu orang ini, nama Qa'qa' bin Ma'bad. Qa'qa' bin Ma'bad tu barangkali orang yang banyak cakap sikit di kalangan mereka, barangkali nampak menonjol sikit, maka lantiklah yang ini, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar pula kata, bal, tak payah. Amir Aqra' bin Habis. Lantik yang ini, nama Aqra' bin Habis. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila tengok ada khilaf, ada berlaku percanggahan di situ, katanya Abu Bakar, in aradta illa khilafi. Kamu ni nampaknya bermaksud nak menentang aku ataupun nak berkhilaf dengan aku. Dah berselisih pandangan di situ. Maka turun lagi tuan-tuan, ya. Lalu berlakulah barangkali kuat sikit suara di kalangan Abu Bakar dan Umar apa semua tu. Masing-masing ada cadangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Yang kamu mandai-mandai di hadapan Allah dan Rasul. Ataupun terjemahan lain, jangan kamu mendahului. Maksudnya Rasulullah ada tanya Nabi lah. Itu bahasa mudahnya. Baik tuan-tuan, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Baik, soalan yang kita kena tanya, dalam hal ini, kenapa Abu Bakar dan Umar ini seorang yang sangat rapat dengan Nabi, segala benda dia mendahului Nabi, mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tiba-tiba dalam hal ini tak tanya Nabi. Tiba-tiba tidak tanya Nabi. Ulama ada beberapa jalan menjawab persoalan ini. Kenapa dalam hal lain Abu Bakar tanya selalu, rujuk kepada Rasulullah selalu, Umar pun sama, tiba-tiba hal ini tak. Kenapa? Baik, ada dua jalan tuan-tuan. Yang pertama, kerana mereka beranggapan tidak mahu menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkara itu perkara kecil aja. Kamu lantik salah seorang daripada kalangan kamu ni menjadi ketua. Itu je. Dan ketua inilah yang akan menjadi juru cakap di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah.
Jadi pada pandangan mereka benda itu tak bersamana sehingga terpaksa mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah. Itu pandangan pertama. Baik. Yang kedua ialah kerana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, la tusafiranna, jangan kamu bermusafir dengan 3 orang. Melainkan ada di kalangan kamu 3 ini lantik seorang ketua. Contohlah tuan-tuan, kita nak berjalan, maksudnya naik kereta daripada sini, section 9 ni tuan-tuan, nak ke mana? Kita kata ke Raub lah. Sampai Raub tu dah boleh jamak sembahyang lah. Katalah dah boleh musafir kan. Sekarang dah buka dah, semua SJR pun dah kata tak ada apa semua dah. Jadi boleh 3 orang pergi tu kan, naik kereta bersama-sama. Bila begitu, katanya driver yang bawa ni, macam mana kita ni nak musafir ini, kita lantiklah seorang ketua. Kawan belakang kita ketawa lah, Allah, Raub je pun nak kena ketua juga. Driver telah jadi ketua kan. Tuan-tuan, yang sebenarnya yang itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita rasa segan, kita rasa malu, tetapi itulah sunnah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umitat, yang telah mati, dimatikan sebelum iman. Orang tak beramal dengannya. Dah. Biasanya kalau berjalan musafir aja, kita jalan gitu saja tanpa ada seperti sunnah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lantik seorang ketua. Jadi tuan-tuan, yang Ustaz cadangkan ini, eloklah kalau kita mulakan dengan keluarga kita. Mulakan dengan keluarga kita, kerana mengambil sempena daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melantik seorang ketua. Jadi kalau satu keluarga, maka anak-anak kata bapa dah jadi ketua, tak ada masalah tuan-tuan, lantik anak itu pun tak apa. Sebagai mengajar mereka tentang beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita ni dah beberapa hari dekat ini kita akan menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu cara yang ulama menyelesaikan ayat ini. Kenapa Abu Bakar ini memandai-mandai dan juga Umar itu tak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, muslimat rahmati Allah sekalian. Yang menjadi punca di sini ialah berlaku perselisihan. Sekiranya tidak berselisih, Abu Bakar dan Umar itu setuju kepada Qa'qa' bin Ma'bad atau setuju Aqra' bin Habis, selesailah. Tak jadi masalah kan. Tetapi bila berlaku pertikaian, ayat Quran sebut dengan jelas, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kamu bertanazuk, maknanya bertelingkah tentang satu perkara, maka rujuklah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya pada ayat ini, Rasulullah ini memang ada pada masa itu. Kalaulah zaman Rasulullah sudah wafat, sudah tiada, maka rujuklah kepada Al-Quran, rujuklah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan? Jadi ini maknanya, asasnya ialah merujuk kepada Allah dan Rasul ataupun Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu golongan manusia yang kuat menyerang Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu satu golongan kita panggil golongan Syiah. Ustaz ada baca dia orang punya serangan tentang Abu Bakar dan Umar ini. Sebab bila suruh Abu Bakar dan Umar ini, mereka marah sungguh kepada Abu Bakar dan Umar. Antara lain ialah kerana dakwaan mereka Abu Bakar dan Umar ini telah merampas hak Ali radhiyallahu karamallahu wajhah, merampas hak sebagai khalifah. Itu mereka sangat-sangat marah. Baik, jadi bila ada ruang aja mereka kata, tengok, yang kamu duk puji sangat ahli syurga, yang kamu duk puji sangat orang sangat baik, orang yang begitu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat untuk komen mereka, tak setuju dengan mereka. Ada ke Rasulullah ada tak tanya, buat memandai-mandai, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Baik tuan-tuan, dalam hal ini kita katakan bahawa
pandangan ahli sunnah wal jamaah. Pandangan ahli sunnah wal jamaah dalam masalah Abu Bakar dan Umar ditegur oleh Allah dan Rasul ini, kita kata tak ada masalah. Kenapa? Kerana Abu Bakar dan Umar manusia biasa. Manusia biasa. Jadi salah silap, apa nak buat? Nah, yang penting ialah selepas salah silap itu mereka ubah. Itu yang hebat Ustaz ceritakan tentang bagaimana Abu Bakar ini. Dia punya memohon ampun kepada Allah. Bila ada Allah tegur dia apa semua dalam Quran itu, maka kehebatan dia rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak boleh dipertikaikan. Itu dia Abu Bakar. Baik. Yang masalah Syiahnya berat lagi. Berat apa tuan-tuan? Kita kata Abu Bakar dan Umar tidak maksum. Dia pula kata, Syiah ini mengatakan bahawa imam 12 mereka maksum. Maksum ini apa dia tuan-tuan? Iaitu tak ada kena dosa. Ini pandangan imam 12 mereka. Kalau tuan-tuan rujuk pada kitab-kitab mereka, Ustaz cakap je lah, tak payah rujuk lah, kita rujuk yang kita punya je. Sebab kalau sebahagian orang-orang yang merujuk kepada kitab Syiah dan dia tidak ada pertahanan diri yang kukuh, mana hujah-hujah ahli sunnah dia tak kuat, dia ikut. Ustaz dah jumpa beberapa orang macam ni, dia hujah ahli sunnah tak kuat, dia baca buku Syiah, apa jadi? Dia ikut kerana dia rasa hujah itu lebih kuat, sedangkan hujah ahli sunnah pun dia tak kuat mana. Jadi menyebabkan oleh kerana pertahanan dia tak ada, akhirnya dia ikut. Jadi Ustaz cakap saja tuan-tuan, dalam rujukan-rujukan Syiah ini mereka memberi dalil-dalil macam-macam, dalil macam-macam untuk mengukuhkan bahawa imam 12 mereka itu adalah orang yang maksum. Kita kata tidak. Imam 12 mereka itu orang baik-baik di kalangan ahli sunnah. Sebabnya Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq adalah guru kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah guru kepada Imam Malik, Imam Malik guru kepada Syafi'i, Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi poin yang kita pegang ialah Ja'far As-Sadiq bukan mengajar Syiah, tapi mengajar ahli sunnah yang betul. Kenapa? Lahirnya Imam Abu Hanifah adalah ahli sunnah wal jamaah. Itu kita pegang. Masalah dia nak pusing ke mana tu, tak terpulanglah. Tapi itu yang kita punya pegangan. Baik. Tuan-tuan, Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh tuan-tuan, kisah yang tuan-tuan pernah dengar, saya rasa setiap orang yang mari masjid insya-Allah dia pernah dengar kisah ini, iaitu kisah Aisyah radhiyallahu anha, anak Abu Bakar dituduh berzina. Dengar kan? Isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah ini dituduh berzina. Saya rekahkan kisahnya, iaitu Rasulullah bawa Aisyah ke satu perang, namanya perang Bani Mustalik. Bani Mustalik ini dia ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi perjanjian telah dilanggar. Lalu Rasulullah hantarlah tenteranya bersama-sama Rasulullah sendiri pergi. Dan Aisyah menyebutkan dalam Sahih Bukhari dalam hal ini, biasanya Rasulullah cabut undi. Setiap perang itu siapa isteri yang akan kena, yang akan pergi bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cabut-cabut undi itu kena kat aku, dia kata. Lalu dia pun pergilah sekali bersama Rasulullah dan dia naik di atas usungan. Kita panggil apa? Tandu kan? Usungan. Jadi Aisyah duduk dalam tu lah. Kita ada kat, kalau yang raja-raja dulu ada kelambu apa semua gitu kan. Tandu usungan tu. Pergilah. Bila menang di Bani Mustalik, tak berlaku perang sangat pun, dia orang telah melarikan diri apa semua, dan Rasulullah menang di situ, baliklah. Bila balik di pertengahan jalan, ketika bulan mengambang malam hari tuan-tuan, ya, maka Aisyah rasa dia sakit perut. Dia nak qada hajat lah, sakit perut. Jadi kebetulan tentera berhenti rehat sekejap. Dia pun tengok-tengok kiri kanan, terus keluar dan pergilah qada hajat tengah padang pasir tu lah. Bila balik tuan-tuan, dah tentera tu dah pulang dah. Dah pergi dah. Dia pun terdiam, macam mana nak buat ni kan. Tapi dia kata, aku yakin aku ni isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mesti Rasulullah cari balik. Nah, tunggu dia tertidur dia. Jadi inilah kehebatan orang yang kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tertidur dia dalam keadaan yang seorang-seorang,
yang ada bulan purnama sahaja pada malam tersebut, dia hati yang tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innu alqulub. Dengan berzikir kepada Allah tenang hatinya. Akhirnya dia tenang, dia tertidur. Dan tertera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, depan ada satu orang yang akan menjadi mata-mata kat depan tu. Dia pergi lebih kurang kata 1 kilo, tengok dulu ada tak musuh-musuh pengintip dan seumpama. Di belakang pula ada satu orang. Satu orang ni dia akan tengok pula kat belakang, takut ada tentera musuh dan seumpama. Maka tuan-tuan, yang belakang ni namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal. Safwan Mu'attal ni kat belakang tu dia tengok ada satu kalibat. Di tengah padang pasir tu nampak macam ada satu orang, dia pergi dekat. Pergi dekat tu, Masya Allah, terkejut, dia kata, itu isteri min ummahatil mu'minin, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Safwan kata, aku kenal Aisyah kerana masa dia kecil sebelum kahwin aku dah tengok dah rupa dia, jadi aku kenal Aisyah. Maka tuan-tuan, Aisyah pun ceritalah kepada dia begini-begini, dia tertinggal dan seumpamanya itu. Akhirnya Safwan kata, naik kuda akulah. Dia naik kuda dan Safwan tarik. Bukan naik kuda sekali dua tu dah. Dia nak Safwan tarik dan Aisyah naik kuda, tariklah sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, berlakulah satu tuduhan. Ini dia tuan-tuan. Berlakulah tuduhan bahawa Aisyah telah berzina. Kes inilah. Lalu Nabi SAW terdiam. Nak cakap apa tak boleh. Isteri Nabi SAW dituduh berzina. Rasulullah terdiam. Kalau kita tuan-tuan, dah ini Rasulullah. Dah terus angkat tangan dia, Allah turun keputusan, ya Allah turunlah bantu aku. Selalu dah. Tak tuan-tuan, Allah uji Nabi SAW selama lebih kurang 29 atau 30 hari. Kita kata sebulan. 1 bulan dia tak turun, ya. Sehinggalah dibersihkan Aisyah ini dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 26. Tuan-tuan boleh cek lah. Ayat 11 hingga 26 ini membersihkan Aisyah. Satulah kalau hadis dalam Sahih Bukhari disebut hadis ifki. Hadis tentang tuduhan bahawa Aisyah ini berzina. Tuduhan yang akhir bersihkan dengan ayat surah An-Nur, at-tayyibatu lit-tayyibin wa tayyibun lit-tayyibat. Perempuan baik untuk lelaki baik dan lelaki baik untuk perempuan yang baik, menunjukkan Aisyah itu orang yang baik. Baik. Bila dah bersih Aisyah ini, Rasulullah tangkap beberapa orang penuduh. Salah seorang penuduh tu namanya Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah ini siapa dia? Dia adalah sepupu Abu Bakar. Ini lagi-lagi pelik punya cerita. Dia sepupu Abu Bakar. Maknanya pak sepupu Aisyah. Macam mana sepupu boleh tuduh tu? Tak nak ceritalah, tapi berlaku begitu. Sepupu tuduh anak sepupunya. Maka Rasulullah telah jalankan hudud dalam hal ini, iaitu hukum qazaf tuan-tuan, 80 rotan. 80 rotan dan Mistah masih hidup. Ini menunjukkan bahawa dalam masalah hudud, hudud takut sangat tuan-tuan, hudud ini tidak mematikan orang sebenarnya. Kalau lah hukum kisah dia lain lah, kisah tu bunuh balas. Tetapi kalau lah hudud ini, yang hudud takut sangat ini, dia tidak mematikan orang sebenarnya. Mistah tu hidup. Hidup. Lalu Abu Bakar datang jumpa Mistah, dia kata, wahai Mistah, aku lan unfiquka abadan, aku tidak akan beri nafkah kepada kamu. Mistah ini fakir miskin, dibantu secara bulanan oleh Abu Bakar. Sebulan-bulan bagi duit kepada dia, tiap-tiap bulan secara tetap. Tetapi bila dituduh ini, Abu Bakar marah sangat. Aku tolong kamu sepupu aku, tiba-tiba kamu tuduh anak aku tak akan beri selama-lamanya. Itu kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan, ayat 23 surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sebut, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tuju kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu kata begitu, jangan orang kaya di kalangan kamu menyekat bantuan kepada golongan miskin. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, tak nakkah Allah ampunkan kamu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar terus pergi jumpa Mistah sekali lagi. Jumpa Mistah, ya Mistah, uhibbuna ay yaghfirallahu li, aku nak supaya Allah ampunkan aku beri balik kepada kamu. Ini dia tuan-tuan, orang tuduh anak dia tarik, kemudian Allah tegur dia beri balik tuan-tuan. Ini dia Abu Bakar, seorang manusia yang dia adalah manusia biasa, hidup di atas muka dunia, tapi perwatakan
akhlaknya, kerja buatnya adalah ahli syurga. Ini dia manusia yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk syurga. Mu'asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Orang 10 orang yang diberi kelebihan tiket syurga di atas muka dunia. Boleh tuan? Jadi maknanya kita kalau sama-sama dapat ambil pengajaran pada hari ini, iaitu marilah kita kesalahan kita tak boleh larilah. Setiap orang ada salah silap. Tetapi bagaimana dia counter kesalahan tu balik, dia cover semula kesalahan dia itu, sebagaimana Abu Bakar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang paling hebat. Dah salah ataupun nak buatlah, tetapi kita tukar kesalahan tadi dengan kebaikan yang dilakukan seperti mana oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak dapat 100% macam Abu Bakar, dapat debu-debu pun alhamdulillah. Boleh tuan? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepada kita bersama. Sampai di sini aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kau ajar kepada kami. Arduthu ilaina waqta hajat ilaih, dan kembalikanlah ilmu ini ketika kami perlu untuk menggunakannya. Wala tunsina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.